Sekaligus sebagai intipati ceramah pada malam ini, kalau anda ingin melihat, kalau anda ingin mengenali junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perhatikanlah dan pelajarilah sirah perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam dan hidupkanlah sunnah-sunnah baginda di dalam hayat kehidupan anda semua. Bila berbicara mengenai sirah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun perjalanan Nabi, menjadi satu kesilapan yang besar bagi kita. Kalaulah kita hanya nak kenal Nabi, kita hanya nak tahu pasal Nabi pada malam-malam tertentu sahaja. Sebagai contoh, kita memenuhi masjid, kita memenuhi surau, kita memenuhi madrasah, kita memenuhi jemputan dan undangan tertentu, semata-mata nak mendengar ceramah berkaitan dengan Rasulullah, kehidupan baginda, perjuangan baginda, hanya pada malam-malam khusus atau malam-malam tertentu. Inilah yang saya sifatkan sebagai satu kesilapan besar yang telah kita lakukan dalam hidup. Untuk mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam, anda harus perjuangkan masa 24 jam anda. Tidak mengenal saat, tidak mengenal minit, tidak mengenal jam. Bahkan keseluruhan kehidupan kita seharusnya dipandukan untuk mengenali junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa disempadani oleh ruang waktu dan masa. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan, ikutan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bila kita sebut dan berbicara mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukan oleh Allah, bukan hidup ketika zaman hayat kehidupan baginda. Kita tidak disenaraikan oleh Allah di kalangan para sahabat Nabi yang beriman dan berperibadi mulia. Kita tidak tersenarai di dalam golongan-golongan manusia yang hidup pada waktu itu, untuk kita dapat menyaksi dan menatap sendiri dengan mata kita rupa paras Nabi yang indah dan mulia, akhlak dan kelakuan serta suri tauladan yang terbaik, perkataan-perkataan yang keluar daripada bibir dan lisan baginda, akhlak-akhlak dan perilaku yang ditunjuk dan dicontohi oleh baginda. Kita tidak ditakdirkan oleh Allah untuk itu. Tetapi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi umat akhir zaman, sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita seharusnya memperbanyakkan rasa syukur, alhamdulillah, pujian kepada Allah kerana menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang beriman kepadanya, yang beriman kepada Rasul-Nya yang ingin kita bicarakan pada malam ini, yang tetap taat dan setia melaksanakan segala perintah dan arahannya, dan berusaha sedaya upaya kita untuk menjauhi bentuk-bentuk larangan dan cegahan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Dalam erti kata, kita taat dan kita setia dengan jalan syariat, dengan jalan agama ini, alhamdulillah. Bila berbicara mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mengurniakan kepada insan yang mulia ini, manusia yang agung ini, dengan multi talented, kepelbagaian kecerdasan dalam pelbagai bidang. Bila kita berbicara mengenai Nabi Muhammad dari sudut mana sekalipun,
Sebagai contoh, bila kita berbicara mengenai Nabi Muhammad sebagai role model, suami dan bapa kepada anak-anak di dalam keluarga dan rumah tangga, Nabi adalah contoh yang terbaik. Bila kita berbicara mengenai Rasulullah sebagai seorang sahabat, kepada sahabat-sahabat beliau, Rasulullah juga adalah model yang terbaik. Bila kita berbicara mengenai Nabi Muhammad sebagai seorang pendakwah, juru dakwah kepada golongan-golongan manusia yang tidak pernah mengenal Allah, golongan-golongan manusia yang melakukan kesyirikan kepada Allah, golongan-golongan manusia yang telah tersesat dan terseleweng di dalam kehidupan mereka, Rasulullah ini jugalah yang menjadi role model bagi kita. Dan begitu juga bila kita berbicara mengenai Rasulullah sebagai seorang guru dan pendidik kepada sahabat-sahabat baginda, Rasul juga adalah model yang terbaik. Bila berbicara Rasulullah sebagai ketua komander, ketua perang, ketua turus agung, dia adalah contoh terbaik kepada askar-askar, tentera-tentera pada zamannya, sekaligus menjadi contoh kepada tentera-tentera dan kita semua pada zaman ini. Melangkaui Rasulullah sebagai seorang juru damai yang tidak sukakan kekerasan, yang tidak sukakan keburukan. Dan bila kita berbicara dalam konteks yang mana sekalipun, walaupun malam ini kita tidak mahu menghampiri dan masuk wilayah membicarakan kesabaran baginda, sejauh membicarakan ketakwaan baginda, sejauh membicarakan tentang kezuhudan baginda, tetapi segala aspek, segala bidang, segala lapingan, Rasulullah adalah multi talented. Sebab itu Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya suri tauladan yang baik. Kehadiran Rasulullah dalam pentas dunia ini sebagai petunjuk, sebagai hidayah kepada kita umat Islam. Sejak zaman Rasulullah berada bersama dengan sahabat, sampailah kepada umat Islam saat ini, masa ini, time ini. Bila berbicara mengenai agama dan syariat yang dibawa oleh baginda, saya menyeru kepada tuan-tuan, berpegang teguhlah kita kepada dua sumber yang ditinggalkan oleh baginda, yaitu Al-Quranul Karim, wahyu, firman Allah yang suci, dan yang kedua ialah sunnah-sunnah yang diikuti oleh kita semua sebagai umat Islam. Jaga dua benda ini, jaga dua perkara ini, adanya jaminan, adanya garanti daripada Rasulullah, tidak akan kita tersesat buat selama-lamanya. Baik, satu sisi lain yang kita boleh wujud dan munculkan bila berbicara mengenai Rasulullah ialah sifat kemanusiaan baginda, yang seolah-olah manusia yang tidak seperti manusia. Antaranya banyak diceritakan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga perkhabaran daripada kalangan sahabat baginda sendiri. Sebagai contoh sifat kemanusiaan baginda yang seolah-olah manusia yang tidak sama seperti manusia lain. Maklum bagi kita bahawa peluh dan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijadikan sebagai minyak wangi antaranya. Air ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita sebut sebagai air liur, menjadi ubat, menjadi penawar
kepada sebahagian sahabat-sahabat yang pernah diludah dan diubati oleh Rasulullah melalui cara dan jalan itu. Dan Rasulullah juga selalu dinisbahkan tidur baginda hanya pada mata tetapi tidak pada hati baginda. Baginda juga dikatakan manusia yang tidak pernah menguap. Berbeza dengan kita, hari-hari menguap, hari-hari mengantuk. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ihtilam. Apa dia ihtilam? Yang selalu masyarakat kita nisbahkan sebagai mimpi basah. Rasulullah tidak pernah mimpi basah, Rasulullah tidak pernah ihtilam. Begitu juga Rasulullah nampak apa yang ada di depan baginda dan Rasulullah nampak apa yang ada di belakang baginda. Rasulullah mendengar, Rasulullah melihat bunyi ringkihan langit sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat besar Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda, lebih kurang maksudnya ialah, aku mendengar apa yang kalian tidak mendengar dan aku melihat apa yang kalian tidak melihat. Sesungguhnya aku mendengar dan melihat ringkihan langit, bunyi di langit. Kerana setiap 4 jari perbezaan di langit adanya malaikat meletakkan kening-kening mereka kerana sujud kepada Allah. Sekiranya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, sesungguhnya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Ini adalah sifat-sifat manusia yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sama seperti manusia lainnya. Kerana baginda adalah manusia yang menjadi pilihan Allah untuk menjadi seorang nabi, untuk menjadi seorang rasul yang terakhir. Dan bila berbicara mengenai perjuangan, mengenai kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita boleh melihat bahawa Nabi begitu risau, Nabi begitu runsing, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan umat dia. Tidak sebagaimana risau kita, tidak sebagaimana runsing kita, tapi risau dan runsing Nabi yang hampir-hampir boleh memusnahkan dan membinasakan diri baginda. Sebagai contoh di dalam surah Al-Kahfi, bagi tuan-tuan yang selalu baca dan hafal ayat 1 hingga ayat yang ke-10, mungkin tuan-tuan selalu membaca ayat yang berbunyi fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihazal hadisi asafa. Maka apakah barangkali kamu akan membinasakan dirimu kerana bersedih hati, sedangkan mereka berpaling, sekiranya mereka tidak mahu beriman dengan keterangan ini. Yang dimaksudkan dengan keterangan ini ialah Al-Quran, firman, wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat mulia Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi sesiapa yang selalu membaca Al-Quran, anda akan temui ayat yang hampir sama bunyinya, ayat yang persis mirip di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ketiga. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Rasulullah begitu risaukan, Rasulullah begitu bersusah payah tentang umat dia. Lebih-lebih lagi yang menolak baginda, yang menentang baginda, yang tak mau beriman kepada baginda sebagai nabi dan rasul, yang tak mau bertuhankan kepada Allah dengan sebenar-benar pengabdian sebagai seorang hamba.
yang tak mau menerima syariat, yang tak mau menerima agama Islam sebagai panutan dalam kehidupan mereka. Risau Nabi, runsing Nabi. Dan Allah sebutkan di dalam ayat ni hampir-hampir apa yang Rasulullah risau, apa yang Rasulullah takut, apa yang Rasulullah cemaskan ini akan membinasakan dan memusnahkan hidup baginda. Dalam ilmu saintifik atau kita sebut ilmu perubatan medikal, tuan-tuan akan bertemu dengan satu jenis penyakit, satu jenis gejala yang disebut gangguan psikosomatik. Apa dia gangguan psikosomatik? Psikosomatik, dua perkataan. Psiko adalah fikiran dan soma adalah tubuh. Apabila manusia itu terlampau-lampau memikirkan sesuatu benda, risaukan sesuatu benda, rungsing sesuatu benda, yang menyebabkan dia akan menjadi depression, dia akan menjadi cemas, dia akan menjadi risau, dia akan menjadi bimbang, dia akan menjadi takut. Dan gejala psikosomatik ini akan merosakkan anggota-anggota dalaman tubuh sehingga benda ini dibiarkan berlangsung dalam tempoh waktu yang lama. Orang tu akan jadi jatuh sakit, orang tu akan jadi teruk. Kalau tuan-tuan tengok, itulah yang dialami oleh Rasulullah, sampaikan Allah berfirman demikian. Kita hari ini fikir pasal agama tak sampai takat tu. Kita fikir pasal syariat tak sampai takat tu. Dan kita tak fikir pasal Nabi sampai takat tu. Tapi itulah Rasulullah. Sebagaimana kebimbangan baginda juga disebutkan dalam akhir surah At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau tuan-tuan duduk sorang-sorang, renung dalam-dalam, hayati dalam-dalam, bawa minda anda, bawa mental anda, bawa pemikiran anda, masukkan di dalam hati, jiwa dan perasaan. Betapa besar dan agungnya pengorbanan seorang manusia yang mulia yang bernama Muhammad bin Abdullah yang telah lakukan kepada kita umat akhir zaman. Apa perasaan kita? Apa refleks dan tindak balas kita sebagai menyatakan syukur, sebagai menyatakan terima kasih sampainya Islam hari ini pada kita? Besar jasanya Rasulullah, besar jasanya sahabat-sahabat baginda. Dua nikmat paling besar yang kita sedang kecapi sekarang ialah nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah tak bagi pada semua orang. Tak semua makhluk yang bernama manusia yang Allah jadikan sejak zaman Nabi Adam sampailah waktu kita lah ni dikurniakan dengan dua nikmat ni. Ada yang Allah bagi iman dan ada Allah bagi Islam. Tetapi sebahagian yang lain Allah tak bagi, Allah tak kurnia nikmat iman dan Islam. Bayangkan bagaimana kita nak berdepan dengan Allah di akhirat kelak dengan tidak membawa dua bekalan paling penting ni. Bagaimana muka kita sanggup nak hadap Allah? Bagaimana segala anggota tubuh kita ni akan kaku, kelu, bisu dengan tidak membawa iman dan tidak membawa agama yang dibawa oleh Rasulullah yang namanya Islam ini.